Maksud mata yang khianat bagaimana? Katanya Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, dia katanya maksudnya wahwa rajulu. Ini kita jaga ni mata-mata kita. Tu wahwa rajulu, iaitulah seorang laki-laki. Seorang laki-laki yadkhulu ala ahli baiti, masuklah ia di atas ahli rumah dalam satu rumah, baitahum, ke rumah mereka, masuk dalam rumah. Wa fihim, dan ada pada mereka itu al-mar'atul hasna. Hasna iaitu ada perempuan yang elok, comel lah, perempuan yang jangok, yang lawa, ada dalam rumah tu. Tu dia masuk dalam rumah tu, tiba-tiba dalam rumah tu ada wanita yang lawa, wanita jangok. Au tamurru bih, ataupun dia lalu. Tu mana ataupun ada satu kumpulan yang lalu dengan dia, dengan laki-laki tu, wa bihimul mar'atu al-hasna, dan ada di samping mereka tu, mana ada kumpulan mereka tu perempuan yang jangok. Sama ada dia masuk dalam rumah tu ada perempuan jangok, ataupun satu kumpulan, satu keluarga ataupun satu puak yang berjalan tu, dan kumpulan itu ada perempuan yang lawa lah, perempuan lawa, perempuan comel sekali dengan dia. Tu maka lagu mana? Katanya Sayyidina Abdullah, dia kata fa'idha ghafalu, maka apabila mereka itu mana lalai lah, mana masing-masing wak dah tahu je tu, lahaza ilaiha, maka menjeling ia kepadanya, pada perempuan keling. Bila maksudnya bila orang tengok ke lain belaka, dia pun keling ke apa tu. Tu mata khianat tu. Fa'idha fatinu, apabila orang duk perhati kepada mereka, orang tengok kepada mereka, ghadda, maka dia merendahkan, tunduk. Tu nampak warak je. Nampak warak. Tu. Dan fa'idha ghafalu, dan apabila lalai pula mereka tu duk cerita hal lain, duk sembang hal lain tu, dalam kumpulan tu ada perempuan yang cantik, lahazah, maka dia jeling pula, tengok pula kat puan tu. Fa'idha fatinu, maka apabila mereka tu perhati pula kat lelaki ni, ghadda basarahu, maka dia tu merendahkan akan pandangan mata, tunduk. Merendahkan pandangan mata anha daripada perempuan tu. Dia tengok mata orang tu warak. Maka katanya Sayyidina Abdullah, dia kata wa qad tala'allahu min qalbihi, sesungguhnya melihatlah oleh Allah Ta'ala daripada hatinya, annau, bahawasanya wada, tu an lawit tala'ala farjiha, mana dia ni bayangan dalam kepala dia tu bukan semata-mata melihat kepada wajah perempuan tu saja, bahkan sampai kepada kemaluan. Sampai kemaluan dia tu fikir warna-warna kemaluan. Tu ni mana mata yang khianat. Maka sebab tu kena jaga. Kena jaga. Hingga perkara yang kita kata manusia tak fikir. Tu apa, masuk gambar ke dalam Facebook, masuk video ke dalam Facebook, ke dalam tak kira lah, dalam WhatsApp ke dalam apa ke, gambar-gambar yang walaupun dari segi zahirnya menuntut aurat. Terutama kita nak ingatkan kepada kaum muslimat lah, kaum wanita yang jagalah. Tak perlulah kita upload ataupun kita muat naik, muat turun gambar tu, tak payahlah gambar kita. Dalam Facebook kita tak gambar lauk dah apa, tak gambar ikan, tak gambar pokoknya, tak gambar apa. Tu kalau tak dah gambar kita, lepas tu tercakap pula dengan lunak suara apa, lagu mana keadaan. Inilah di antara ulama-ulama mengatakan bahawasanya di antara dosa kering. Ini kata Habib Umar pun kata, Habib Umar hafizallahu ta'ala anhu, dia kata bahawasanya di antara dosa kering. Maksud dosa kering ni, walaupun tuan dia tidur dan dia upload gambar tu, walaupun menutup aurat, tapi muka
Hatta ada setengah ulama dia jaga walaupun pakai niqab dah, tapi nampak mata. Kenapa mata tu dengan pakai apa? Dengan pakai celok ke apa, nampak. Hal tu menyebabkan jadi bahaya. Fitnah yang besar tu. Sebab tu perempuan ni fitnah besar. Bukan zaman kita saja, daripada zaman dulu. Kan itulah hukum bagi perempuan ni, tengok ba'aurat saja. Ba'aurat saja bukan main. Sampai 7 syarat. Setengah ulama letak 7 syarat yang sah, yang memadai untuk dia tu. Orang panggil pakaian yang menutupi aurat. 7. Orang lelaki ni kurang, tak apalah, boleh tahan sikit. Perempuan ni sebab apa? Sebab perempuan ni sangat-sangat bahaya. Tu sangat-sangat banyak. Cari warung dan payah dalam ni. Pakai serban besar pun dah muka hok lalu tu jangok, hok lalu tu apa lawa misalnya. Kheling juga, kheling sekali dimaafkan, lagi terkheling mana dah apa lagi, dak jadi ter dah, dan siapa kenal siapa ke hati kau jadi rosak. Ni lepas tu ni jaga. Khususnya kalau suami dia kena pantau isteri dia, kalau ayah dia pantau anak-anak perempuan dia, tak sagiranya. Tak gambar-gambar, walaupun gambar kita kata gambar keluarga ke apa ke, gambar yang menarik perhatian, tak ayahlah. Benda tu bukan suatu benda yang baik, tak suatu benda yang mengundang kepada mudarat untuk diri kita. Cakap Bimo kata lah, dia upload gambar tu, orang tengok orang kenang. Orang tengok, Allah jangok, siapa dia ni, anak siapa dia, isteri siapa dia ni, kalau lah boleh kaku misalnya. Orang dia tatak. Orang tatak tu bukan seorang dua, seluruh dunia ni dia tatak gambar dia tengok. Bukan tempat kita saja ni. Siapa ke Eropah, siapa ke Amerika, siapa ke Jepun, siapa ke mana dia tengok gambar kita tu. Pak kita pula tiap-tiap hari tu tukar gambar. Tukar status. Pas status gambar gitu siapa ni di atas benda-benda yang perlu kita jaga. Tu kita tak jaga. Nak musim-musim sekarang ni. Musim-musim sekarang orang dia susah. Kita upload gambar benda. Gambar tengah makan durian, musaking pula. Kita siap dengan kita buat benda. Tu makan jelai, tubik lidah misalnya. Bagaimana keadaan orang bukan musaking, durian biasa pun dah aja nak setuh, tidak ada kemampuan. Dia tengok Allah sedih. Ni. Tapi gitulah orang nak cari buah pelik. Nak cari apa nama ni, peminat ramai, dak sah lah, dak ayah lah. Tak payahnya. Tak payah kita nak kejar kepada kemasyhuran dunia, tak payah. Tu dak ayah kita cari kemasyhuran dunia. Kemasyhuran ni kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Semata-mata kita buat dengan Allah Taala, apalah Allah Taala akan beri. Kalau kita berhajat, mungkin Tuhan beri, tapi dia tu akan menjadikan dia tu benda yang memusnahkan akal kita. Bukan menjadi wasilah untuk kita sampai kepada Allah Ta'ala, tetapi menjadi benda yang memutuskan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala beri. Tengok tukar sihir. Benda pelik juga. Tuhan beri, jadi dia belajar bahasa sihir, jadi. Tapi bagaimana benda tu? Benda tu semakin menjauhkan itu daripada Allah. Bukan kau dekat dah. Tapi benda tu ambil tengok karamah para mukjizat para rasul-rasul, nabi-nabi. Benda tu untuk menghampirkan diri kepada Allah. Allah Ta'ala anugerah pada dia tanpa diminta. Karamah yang ada pada para awliya ilah, itu anugerah daripada Allah, bukan diminta. Bagaimana dia tu membawa kepada hampirnya diri mereka tu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tu kita bila kita upload satu gambar tak kira lah. Orang learning bahagian masak, bahagian pakaian, siap dengan jadi model pula. Apa tu? Setengahnya jual emas, siap dengan tunjuk lengan ni. Lengan pula putih. Lengan pula jari pula 3. Tu tunjuk siapa dengan tuan-tuan. Lengan saja tu kita tengok orang dah. Lengan saja tengok tu mana jadi rosak dah. Betul lagi akak tangan depan muka pula dengan tu, dengan macam-macam warna di muka tu. Bagaimana keadaan? Orang yang saksi orang tengok tu berapa ramai? Berapa ramai yang saksi benda ni?
Maka benda ni lah jadi panggil bahaya pada kita. Amal kita dah tak banyak, tapi maksiat kita buat bercambah-cambah. Tak taubat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tak takdirlah satu ketika kita taubat menyesal, nak boleh ke padang tu, benda tu dosa, benda ni bila masuk dalam alam maya ni, masuk belaka, masuk goti, masuk ni, kita nak padam dia. Bukan satu benda yang mudah. Bukan satu benda yang mudah kita nak padamkan benda yang telah kita hantar. Gambar-gambar kita, gambar-gambar keluarga kita, gambar-gambar anak kita, tak payahlah. Tu kan. Kalau kita geruk-geruk WhatsApp keluarga kita, dah apalah. Adik-beradik kita, kita nak hari ni, pagi ni kita pakai buat makanan, lepas tu ni tunjuk dia makan nasi lemak, ni tunjuk dia makan nasi dagang, tu dah apa di kalangan adik-beradik kita. Dalam kumpulan yang kecil duduk kat grup WhatsApp. Kalau masuk Facebook, habislah. Masuk Facebook, masuk Twitter ke apa. Tapi learning gitulah. Orang mudah sangat nak cakap benda seumpama ni. Aja kena ingat. Tu haram tu. Menyebabkan jadi mudarat kepada akhirat kita. Satu hal penting kita kena jaga. Sebab itulah tengok Allah Ta'ala mengatakan, Allah Ta'ala mengetahui benda yang jahat mata kita. Mana kita tengok, orang tengok macam kita warak, tapi kita keling je. Keling. Orang tak nampak tu, orang kata warak dia bagus dia ni. Tu ustaz ni bagus. Serban besar, jubah seleret. Tu. Puan lalu duduk depan, duduk jangok pula. Satu syarat buat batasan-batasan. Tu buat batasan-batasan. Dalam majlis ilmu sekalipun, majlis ilmu kena ada penghadang. Kena ada pendinding antara laki-laki dengan perempuan. Sebab apa? Sebab takut jadi fitnah. Takut hati tu tak terkawal, takut hati tu tak terjaga. Dan tengok anak murid tu depan, jangok-jangok kok. Tu. Banyak jadi modal kau lain lah. Mengajar. Tu. Masa tu kalau babak yang sepanjang, kan babak yang sepanjang ni kita kan malih yang kita bawa di sini kok, dia pesan dah. Kalau masjid tu ataupun surau tu ada juga muslimat, maka dia minta tutup. Tutup tirai ataupun tutup lah pintu ke, biar tak nampak. Tu ni kata warak tu baru warak sungguh. Kita susah. Tuan dak buka tu tabir tu, wan dak buka pintu tu, wan dak buka kita. Tu bila ada perempuan lalu depan dia, tutup dengan mata-mata. Kita tutup juga, tapi tutup gitu lah. Tutup tapi tutup jarang. Nak tengok juga. Ni Allah tu. Langsung jaga. Habis. Jadi Allah Ta'ala mengetahui apa yang ada dalam dada dan segala mata yang khianat.